Ketika Nabi Sulaiman ingin buat satu ekspedisi tentera, selalunya burung hudhud yang akan menjadi peninjau. Menjadi pasukan peninjau ialah hudhud, sebab hudhud ini kita tidak tahu. Rahsianya dia mempunyai pandangan yang sangat tajam. Kata tafsir, umpamanya Qurtubi mengatakan dia dapat melihat apa yang duduk di bawah tanah. Dia dapat ada radar yang dapat melihat di manakah air berada di bawah tanah dan logam yang berharga berada di bawah tanah, dan itulah tugas yang diberikan kepada hudhud, burung belatuk. Orang Malaysia panggil burung belatuk dan saya panggil burung tukang. Inilah burung yang menjadi cerita kita hari ini. Allah merakam pada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawaqqada at-tayru faqala ma la aral huda faqala ma la aral huda am kan minal ghaibin, dan dia mencari burung hudhud. Dan kata Nabi Sulaiman, mana datang burung, perginya burung hudhud ini, sebab dia hari ini tak datang kerja, dia gaib hari ini. Lawadabannahu, dan saya akan mengazabkannya dengan azab yang sangat pedih, atau saya akan sebelih dia, ataupun dia membawa satu berita yang benar. Dan akhirnya datanglah burung ini, pamakata ghaibal bain faqala hatu bima lam tuhit bihi wajadtuka min sabain binabin yakin. Dan selepas itu datanglah burung hudhud ini menceritakan bahawa dia sebenarnya tidak hilang, dia pergi ke Sabak, dia tengok di situ ada satu berita yang menggemparkan. Apakah beritanya? Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Saya lihat ada permaisuri, ada ratu yang punyai istana yang besar dan dia sedang menyembah matahari. Wajadtuha wa qama yasuli syamsi. Dia dan kaumnya menyembah matahari, dan itulah berita yang saya bawa pada baginda Rasul Nabi Sulaiman AS. Sekarang zaman teknologi, dan kita dapat lihat pada satelit ada bangunan di bawah pasir di kawasan selatan Semenanjung Arab, digali ditemui istana ini, istana Balqis, yang disebut dalam kisah ini. Baru ditemui saja ada 5 menara yang sangat tinggi, menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh burung hudhud ini ialah menggambarkan sebahagian daripada runtuhan yang kita masih dapat saksikan. Yang runtuh ini pun masih besar lagi. Dan Nabi Sulaiman segera mengutus surat supaya hudhud bawa kepada yang disebutkan tadi. Lalu suratnya sangat ringkas. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dan itulah dinyatakan surah 6. Surah ini daripada Sulaiman, dan surah ini dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu, jangan sombong kepada saya, dan datanglah menyerah daripada saya. Sangat ringkas suratnya. Dibawa oleh burung hudhud, dibuat campak kepada ratu tersebut. Ini lukisannya. Akhirnya ratu ini bersyarat, dan mereka tidak melawan Nabi Sulaiman dan menghantarkan hadiah emas yang banyak. Tetapi emas ini tidak ada tandingnya dengan apa yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman AS. Akhirnya Allah menceritakan Balqis telah memeluk Islam selepas dia dijemput masuk ke masjid, ke dalam istana, dan dia menyangkakan qila dukhuli as-sarh. Falamma ra'athu hasibatul lujjata wa kashafat an sariha. Dan dia nampak ada ombak yang sedang bergerak-gerak di dalam istana tersebut. Dia angkat kainnya, menyangkakan itu air, tetapi itulah sarhum mamadun. Qala innahu sarhum mamadun, itulah kaca seperti marmar yang berombak-ombak, nampak seperti air. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah, pernah tinggal di Zamzam Tower, dalam bilik airnya ada marmar yang kita lihat seperti air yang sedang mengalir. Sebenarnya tidak. Dijelmakan kembali, barangkali yang hampir sama dengan apa yang ada di sini. Menyangka air tapi bukan air. Akhirnya masuk Islamlah bersama dengan Nabi Sulaiman, yaitu putri ataupun Raja Balqis tadi, ataupun Raja Sabak tadi. Kita lihat pada burung hudhud, burung belatuk. Hamka kata di Indonesia dipanggil burung belatuk, kita juga panggil burung belatuk. Dan dia sangat-sangat tepat dalam terbangannya, dan mengikut kajian dia dapat melihat di bawah tanah. Oleh sebab itu forensik menggunakan dia untuk mencari timbunan yang runtuhan dan sebagainya. Tetapi sekarang kajian tidak dilakukan ke atas burung ini. Dia mempunyai kebolehan untuk melihat seperti sekarang teknologi radar, teknologi peperangan, kapal terbang ataupun pejuang menggunakan radar dan juga satelit. Kebolehan sama dipunyai oleh burung ini dalam hak tertentu, dan sekarang kita tiru kembali.
Dalam tafsir Qurtubi mengatakan satu kisah. Selepas itu Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman bertemu dengan burung Hudhud yang sedang terperangkap dalam jaring. Wahai Hudhud, kamu dapat melihat ke dalam bumi, tetapi sekarang kamu terperangkap di jaring pemburu. Apakah gerangannya? Jawab burung Hudhud, wahai Nabi Allah, apabila ajal sudah tiba, mata pun tersalah pandang. Benar. Kita lihat orang yang mengalami kemalangan ke jalan raya umpamanya, dia tak nampak lagi dah lori yang datang depan dia, tak nampak. Kawan saya, dia langgar lori, dia kata dia tak nampak. Sebulan di hospital, dia cerita, saya tak nampak lori, saya pergi tanpa sebarang break, sebab tak nampak langsung. Dia kata tak nampak, jatuh pada blind spot kita. Bila ajal telah tiba, kata burung ini, mata tersalah pandang. Tuan-tuan, burung Hudhud punya sifat yang sangat indah, dan setiap burung Hudhud ada pasangan. Sekiranya pasangannya mati, dia tak makan lagi. Dia tak makan, tak minum, dan dia termenung sampai dia mati. Itu sifat burung Hudhud. Saya tidak tahu, tapi pengkaji yang melakukannya. Sebagaimana jurugambar tadi mengikuti burung gagak mencerita bagaimanakah habitatnya, mereka juga melihat bagaimanakah burung Hudhud sentiasa ada pasangan. Bila pasangannya telah tidak ada, dia pun tidak ada lagi. Tuan-tuan, sekarang kita lihat teknologi burung Hudhud digunakan oleh negara maju. F-45, F-35 yang menjadi kebanggaan mereka, rupa-rupanya outdated. Apabila dibandingkan dengan teknologi Rusia yang ada sekarang. Itulah yang disebut dalam kajian-kajian yang terkini. Mereka menggunakan teknologi burung Hudhud, dapat melihat dari segi penerbangan dan sebagainya, bukan berdasarkan pada mata manusia, tetapi dengan radar dan juga dengan satellite dan juga dengan berbagai teknologi. Dan ini kalau dibandingkan dengan Sukhoi Su-35, maka nothing apa yang ada pada F-35 yang kita bangga itu. Apabila Israel dibekalkan dengan Iron Dome ataupun Patriot yang dibekalkan oleh Amerika, merupakan teknologi yang terkini, tetapi tidak dapat menahan. Hatta misal yang dihantar oleh Iran tak dapat ditahan. Menunjukkan bahawa teknologinya tidak sehebat mana, sebab kita lihat dalam teknologi terkini, Israel menganggap itulah yang terbaik. Tetapi bila berdepan dengan S-400 Rusia, maka nothing, F-45 tak ada dapat melawan S-400. Apakah hakikat sebenarnya? Amerika tidak pernah menang dalam peperangan. Di Vietnam dia kalah dengan tentera Vietnam yang tidak ada sebarang teknologi. Di Afghanistan dia kalah dengan mujahidin yang tidak ada kasut. Amerika di Cuba dia kalah dengan negara yang sangat kecil. Di Somalia dia kalah dengan tentera yang tidak ada teknologi. Amerika tentera yang paling pengecut. Orang Vietnam mengatakan tentera Amerika paling pengecut, dan dinyatakan, disahkan oleh pejuang-pejuang mujahidin di Palestin mengatakan tentera Amerika Yahudi paling pengecut. Mereka bergantung pada teknologi, tetapi jiwa mereka sangat kosong. Apabila mereka tes untuk memulakan perang dunia ketiga, mereka hantar membunuh dengan teknologi mereka panglima perang Iran. Apakah yang berlaku? Iran balas, bergelempangan mati, dan segera Amerika mengatakan tiada seorang pun mati, yang sebenarnya beratus yang mati. Berita yang dikeluarkan oleh Iraq pada hari yang sama mengatakan beratus tentera Amerika yang mati. Bergelempangan, disembunyikan segeranya. Maksudnya Iron Dome tidak dapat menahan serangan, sebab apa teknologi yang dibuat oleh Iran sangat kecil, tetapi tidak dapat didetek oleh sistemnya. Apabila kita menggunakan teknologi Amerika, tuan-tuan, jangan lawan Amerika. Bina sistem yang tak dapat didetek oleh mereka. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Rusia tidak dapat didetek oleh Amerika. Jadi mereka merancang perang dunia yang ketiga, tetapi mereka yang kecundang. Mereka mengatakan bahawa tidak ada seorang pun tentera mereka yang mati di Iraq dengan misal Iran. Rupa-rupanya pada hari yang sama 80 orang mati, esoknya beratus-ratus orang yang mati. Disembunyikan, menunjukkan teknologi ini tidak dapat dideteksi, satellite lagi tidak dapat dideteksi, dan inilah yang sedang berlaku. Dan sekarang membagikan dunia pada dua blok, sama seperti perang dunia yang pertama.
Perang Dunia Pertama, Islam dirancang untuk dihancurkan. Maka belak pertama ialah Osmania bersama dengan Jerman dan Bulgaria. Tetapi melawan seluruh dunia. Akhirnya dalam Perang Dunia Pertama dirancang oleh Rothschild dengan memberi rasuah kepada Britain, memberi rasuah kepada Amerika supaya hancurkan Islam, iaitu Osmania. Dan ia menerima rasuahnya lah Presiden ataupun Perdana Menteri British bernama David Lloyd George, Perdana Menteri yang paling jahat dalam sejarah manusia dalam Perang Dunia Kedua. Dialah yang mencetuskan Perang Dunia yang Pertama dan Kedua. Inilah yang berlaku, tujuannya untuk menghancurkan Islam, dan Perang Dunia Pertama dirancang untuk menghancurkan Islam, dan Perang Dunia Ketiga dirancang untuk menghancurkan Islam sekali lagi. Oleh sebab itu mereka merancang, tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang mereka lakukan. Dan sekarang gabungan telah bermula. Umat Islam bergabung dengan musuh abadi mereka, Rusia. Turki bersama Iran bersama dengan Rusia untuk sementara. Dan ini kembali pada sejarah Perang Dunia yang Pertama. Di tengah-tengahnya lah Yahudi. Kata Hitler, kalaulah Perang Dunia Ketiga terjadi, maka yang di belakangnya lah Yahudi. Kata Hitler. Perang Dunia Pertama dilakukan oleh Yahudi, Perang Dunia Kedua disebabkan oleh Yahudi. Itu sebab saya membunuh pemuka Yahudi 1 juta. Tetapi Winston Churchill membunuh 21 juta umat Islam, dikatakan hero dunia. Tetapi saya membunuh Yahudi 1 juta, dikatakan saya penjenayah. Tuan-tuan benci pada Jerman sebab tuan-tuan membaca teks British. British ialah musuh Islam, tetapi yang menolong Islam hanya Jerman. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Tengok filem yang dibuat oleh British, lalu kita semakin benci pada Jerman, sedangkan satu-satu negara yang membela Islam ialah Jerman. Tapi bila beli kereta, beli Mercedes Jerman. Tuan-tuan, siapakah yang bakal terperangkap kali ini? Siapakah yang bakal terperangkap dalam Perang Dunia Ketiga sekiranya berlaku? Walhamdulillah. Mereka sudah bincang sekarang. Yang akan terperangkap ialah Amerika. The end of Amerika. Sebab dia membina teknologi tanpa membina manusia. Apa yang berlaku di Deal of the Century menggambarkan apa yang sedang dibincang. Dan It's the End of the World ditulis oleh tokoh-tokoh mereka. Pakar-pakar strategik barat menulis yang akan terperangkap di jaring ialah Amerika, dan mereka sudah tulis The End of America. Tuan-tuan, sebab dia membela pesalah Yahudi. Dan Allah telah mencatatkan wa kunna min ba'dihi li bani Israil uskunul ard fa idza ja'a wadul akhirah ji'na bikum lafifa. Allah janji bahawa orang Yahudi akan kembali ke Palestin. Dan itulah yang sedang berlaku. 1948 negara Israel ditubuhkan oleh British, Amerika, Perancis dan seluruh dunia menentang Islam. Mereka menubuhkan negara haram Israel. Ini datang daripada perjanjian apabila Osman dah kalah, mereka telah bagikan kawasan ini dan mereka jadikan Palestin untuk Yahudi. Dan rupa-rupanya Perang Dunia Pertama dibiayai oleh Yahudi. Perang Dunia Kedua dibiayai oleh Yahudi. Dan Perang Ketiga, kata Hitler, kalau berlaku Yahudi belakangnya. Apabila ada 3 orang berkawan, salah seorangnya Yahudi, maka 2 ini akan berperang, kata Hitler. Ingat, kalau ada 3 orang sedang berkawan, salah satu Yahudi, 2 akan berperang. Amerika bakal dipunyai oleh Yahudi baru. Amerika akan hancur, kata pakar strategi ini, dan Yahudi akan mengambil alih Amerika. Dan itulah yang bakal dirancang untuk Perang Dunia Ketiga. Semoga-moga itu tidak berlaku. Tuan-tuan, itulah yang dirancang. Mereka telah mengambil Bukit Golan. Bukit Golan di Syria telah diambil oleh Yahudi. Dan sekarang berita tidak keluar bagaimanakah mereka sudah mengisytiharkan bahawa Bukit Golan kepunyaan Yahudi. Bukit Golan ialah persediaan untuk peperangan terakhir manusia. Mereka percaya bahawa di sinilah manusia akan berperang terakhir sekali sebelum dunia ini kiamat. Dan itulah yang Rasulullah sebut dalam hadis yang panjang. Dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah menyebut peperangan terakhir berlaku di sini. Namanya Dabek di Syria. Di situlah sebelum dunia akan berakhir, manusia akan berperang buat terakhir dan kemenangan berpihak pada Islam. Dan orang Rom akan kalah, yang lain juga akan kalah. Dan mereka juga sedang merancang untuk mengambil Bukit Golan, sebab Bukit Golan ialah kawasan yang dijanjikan peperangan terakhir dunia. Oleh sebab itu, Dabek nama tepatnya.
ialah tempat peperangan terakhir manusia. Dan Rasulullah membayangkan dalam hadis ini peperangan terakhir ini dengan tanpa teknologi, menggunakan kembali pedang dan kuda kembali. Oleh sebab itu kita lihat peperangan dunia ketiga dijangka akan menghancurkan teknologi. Sebab mereka dijangkakan akan menggunakan senjata nuklear. Sebaik saja mereka kalah, mereka akan menggunakan senjata nuklear untuk mengalahkan musuhnya. Sebagaimana Amerika telah kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka menggunakan bom atom ke atas Jepun. Jepun tak pernah kalah. Tetapi kejahatan Amerika menghancurkan Jepun, kanak-kanak dan wanita dengan bom atom, dan itulah dijangka akan dilakukan dalam Perang Dunia Ketiga sekiranya mereka kalah. Dan ini akan menghancurkan manusia. Dan kita lihat apakah ini akan kembali manusia akan berperang dengan pedang dan juga kuda kembali. Sebab hadis yang terakhir mengatakan manusia akan berperang dengan menggunakan tidak teknologi lagi, tetapi Rasulullah menyebut pedang di situ. Sama ada benar ataupun kiasan, wallahu alam, tetapi itulah fenomena yang berlaku. Burung gagak, burung hud-hud, rupa-rupanya dialah kisah kita, kisah manusia, kisah keluarga Adam AS. Dan untuk kita ambil iktibar kedua-dua ini, sebab kedua-duanya merupakan pembunuhan dan penguasa yang lemah, penguasa yang kuat ke atas yang lemah. Dan mari kita renungi peristiwa yang sama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.